Pengenalan. Etika dan tingkah laku dalam organisasi dapat diperhatikan supaya pelajar mendapat gambaran umum tentang budaya organisasi. Masalah moral berlaku kerana orang ramai tidak bersetuju tentang perkara yang penting, nilai yang harus dihayati dan cara menjalankan sesuatu. Idea etika kerja direka untuk membantu pekerja menggunakan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman mereka untuk memberi manfaat kepada semua yang terlibat. Terdapat juga beberapa cabaran yang boleh datang dengan bekerja secara beretika seperti risiko rasuah, keupayaan untuk menyalahgunakan kuasa, potensi pencemaran budaya dan kesukaran untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Isu yang berlaku dalam organisasi kerja pelajar. Isu yang berlaku dalam organisasi kerja pelajar salah satu adalah kekurangan kemahiran. Penggunaan teknologi memberi impak besar kepada pelbagai kemahiran kecerdasan yang membantu membentuk budaya pelajaran yang tidak lagi terhad kepada kaedah pembelajaran tradisional. Ini termasuk perkara seperti dapat mempelajari perkara baru dengan cepat dan berkesan, menjadi kreatif dan inovatif serta mempunyai pemahaman yang kukuh tentang maklumat. Adalah penting bagi mereka untuk mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang mereka perlukan untuk berjaya dan amat penting di peringkat universiti. Falsafah itu juga memberi isyarat kepada pendidikan universiti bahawa pelajar perlu bersedia untuk persaingan dan peluang pekerjaan yang sesuai di pasaran global. Apabila melihat kepada situasi pengangguran graduan Malaysia, persaingan untuk mendapat pekerjaan adalah tinggi dan graduan universiti tempatan bersaing dengan tenaga kerja siswazah dari universiti asing dan pekerja asing. Namun begitu, kerana perkembangan semasa, teknologi juga diharapkan dapat membantu meningkatkan keberkesanan pembelajaran kooperatif. Kebanyakan negara menghadapi masalah mencari pekerjaan yang cukup berpengetahuan dan berkemahiran untuk menghadapi cabaran abad ke-21. Ini kerana dunia semakin kompetitif dan laluan kerjaya kini memerlukan lebih banyak pengetahuan dan dalam bidang seperti sains dan kejuruteraan. Malangnya ramai graduan dari bidang sains sosial mempunyai kelemahan dan dalam komunikasi yang menyebabkan mereka kurang berjaya dalam pasaran kerja. Pengangguran adalah masalah yang boleh dilihat daripada perspektif yang berbeza. Permintaan untuk pekerjaan dalam sektor perindustrian adalah satu pandangan dan keupayaan graduan untuk mencari pekerjaan adalah satu lagi. Sektor perindustrian mempunyai hak untuk menetapkan keperluan bagi siapa yang boleh bekerja di syarikatnya dan graduan mesti bersedia untuk memenuhi keperluan tersebut. Pandangan dan idea mengenai kemahiran dalam komunikasi. Terdapat pelbagai cara untuk membantu pelajar universiti meningkatkan kemahiran kerja mereka termasuk mengambil keperluan latihan industri, pakej latihan yang merangkumi kemahiran, kursus bahasa Inggeris, integrasi ICT dalam kurikulum dan integrasi komponen kemahiran dalam kurikulum. Persekitaran pembelajaran perlu dilaksanakan berdasarkan kaedah tertentu bagi meningkatkan keberkesanannya. Salah satu kaedah tersebut dinamakan pembelajaran kooperatif yang diketahui memberi kesan positif terhadap kemahiran tertentu dalam kalangan pelajar. Apabila bercakap tentang kecenderungan kemahiran, kebanyakan graduan yang menganggur adalah dari jurusan sains sosial. Pelajar ini mungkin tidak menerima latihan kemahiran yang mencukupi semasa menghadiri universiti. Komunikasi adalah bahagian penting dalam kehidupan seharian. Ia boleh dilakukan melalui bercakap, membaca, menulis dan pergerakan badan. Beberapa kemahiran seperti penguasaan bahasa dan pemilihan perkataan yang tepat, pemikiran logik dan pengumpulan maklumat diperlukan untuk semua jenis komunikasi. Ini bermakna bahawa lebih baik kemahiran ini dikuasai, lebih berkesan proses komunikasi akan berlaku. Komunikasi adalah penting baik dari segi praktikal maupun dari perspektif Islam. Proses ini membantu pelajar belajar cara berkomunikasi dengan berkesan sama ada secara lisan atau bertulis. Berdasarkan pengetahuan ini, orang lain boleh diajar dan berkongsi pengalaman mereka supaya mereka mendapat manfaat daripadanya.
Komunikasi adalah penting dalam kehidupan kita kerana ia membolehkan kita mendapatkan maklumat daripada orang lain dan berkongsi fikiran serta perasaan kita dengan mereka. Kualiti pembangunan dan pengajaran sosial dalam sesebuah organisasi ditentukan oleh mekanisme hubungan sosial yang dibina di dalamnya seperti penggunaan bahasa. Sekiranya guru tidak mempunyai kemahiran komunikasi yang berkesan, proses tersebut akan menjadi hambar dan akhirnya menjejaskan kecemerlangan akademik pelajar. Oleh itu, untuk memastikan proses itu berkesan, guru harus mengambil inisiatif sendiri dengan mempelajari, berlatih dan mendalami kemahiran mereka. Bagi proses dan strategi komunikasi pengurusan, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk menekankan hubungan rapat antara pelajar dan guru, komunikasi berkesan antara pelajar dan guru, pentadbiran dengan guru dan orang lain, dan komunikasi rakan sekerja. Setiap orang mempunyai tanggungjawab untuk memahami dan mengaplikasikan komunikasi secara berkesan untuk menjadikan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti tinggi. Hal ini terbukti apabila terdapat maklum balas daripada pihak majikan yang mempertikaikan ketidakselarasan antara tahap pencapaian akademik dengan tahap kemahiran berkomunikasi di kalangan graduan. Suasana pembelajaran yang kondusif akan menggalakkan pelibatan pelajar dalam setiap aktiviti yang dijalankan oleh guru. Keupayaan pekerja bukan hanya berdasarkan tahap kelayakan akademik mereka. Terdapat perkara lain yang boleh menyumbang kepada kebolehan pekerja seperti kemahiran dan pengalaman mereka. Pekerja perlu sangat mahir dalam kemahiran yang mereka perlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik jika mereka ingin menonjol dalam bidang kerjaya yang kompetitif. Kemahiran komunikasi adalah penting untuk orang yang dibayar mengikut jam atau mengikut pekerjaan, sama ada mereka bekerja sendiri atau bekerja oleh orang lain. Kemahiran itu penting untuk memastikan komunikasi lancar dengan rakan sekerja dan dengan pihak luar. Apabila kita berinteraksi dengan orang lain, kita perlu cuba memahami mengapa mereka berkelakuan seperti itu. Ini boleh menjadi sukar, tetapi memahami konteks di mana tingkah laku itu berlaku boleh membantu kita memahami dengan lebih baik mengapa orang itu berkelakuan sedemikian. Pelajar perlu pandai berkomunikasi dengan guru mereka dari sudut akademik. Kemahiran ini penting semasa berinteraksi dengan pensyarah untuk menyiapkan tugasan khusus. Hubungan yang baik dengan pensyarah, anda menunjukkan bahawa anda menghormati peranan mereka sebagai pendidik dan mempunyai tahap penghormatan yang tinggi terhadap diri sendiri. Komunikasi ialah proses menghantar mesej daripada seseorang kepada orang lain. Ini membantu mewujudkan persefahaman antara orang yang terlibat dan membolehkan mereka berkongsi pemahaman yang sama tentang perkara yang diperkatakan. Komunikasi juga penting dalam perhubungan, iaitu perhubungan antara dua orang. Sebagai kesimpulan, apabila orang kurang memberi perhatian kepada apa yang orang lain katakan, ia boleh menyukarkan mereka untuk berkomunikasi dengan berkesan. Ini mungkin kerana orang yang berbeza mempunyai pengalaman dan latar belakang yang berbeza, yang boleh menyukarkan mereka untuk memahami satu sama lain. Jika kita boleh belajar untuk melakukan ini dengan baik, ia akan membantu kita mencapai matlamat kita dan mencapai potensi penuh kita. Jika kita ingin berjaya dalam hidup, kita perlu belajar cara berkomunikasi secara berkesan dengan orang lain. Sekian, terima kasih.